Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat-sihat belaka. Masih lagi bersama dengan Cikgu Hidayah dalam kelas matematik tingkatan 3. Okey, baik. Hari ini kita akan berada atau kita akan pelajari subtopik yang terakhir sekali, iaitu kita dah berada di penghujung bab 4 berkenaan dengan penyelesaian masalah. Jadi cikgu harap apa yang konsep kita telah pelajari sebelum ini anda telah kuasai. Okey? Baik, kita terus sahaja pergi kepada slide seterusnya. Okey, pada kelas sebelum ini, cikgu ada beri satu tugasan kerja projek untuk anda berpeluang memperolehi tahap penguasaan 6. Cikgu minta kamu melukis peta yang berkaitan dengan lokasi kediaman kamu. Okey. Tetapi apa yang cikgu dapati adalah ramai masih lagi belum jelas berkenaan dengan skala yang patut ditulis atau ditentukan berkenaan dengan lukisan peta tersebut. Baik, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh. Okey, katalah ini adalah merupakan peta lokasi yang berkenaan dengan kediaman cikgu. Okey, cikgu minta kamu dalam peta tersebut sila nyatakan rumah kamu di mana dan pilih mana-mana poin utama di dalam batu pahat ini mercu tanda utama. Contoh di dalam peta saya ini, katalah saya ada sekolah yang mercu tanda SMK Datin On Jaafar lah contoh. Okey, SMK Datin On Jaafar di sini. Sila pastikan anda label. Itu paling penting. Okey, dan saya nak kamu label di mana rumah kamu. Contoh saya ada, okey, ini yang hujung ni, ini adalah rumah saya. Jadi saya perlu label, bulatkan ke ikut kamulah. Asalkan bila kita lihat peta tu, kita dah tahu itu adalah rumah. Okey, apa yang saya nak anda lakukan adalah sila dapatkan jarak sebenar. Okey, jarak sebenar dalam kilometer daripada rumah kamu ke mana poin utama yang kamu dah pilih. Sebagai contoh, saya pilih SMK Datin On Jaafar. Sekiranya kamu tak pasti jarak sebenarnya berapa, anda boleh gunakan Google Maps atau Google Satellite ke, terpulanglah search sahaja, masukkan alamat rumah kamu dan juga di mana lokasi yang kamu pilih. Contoh, kalau rumah saya di Taman Flora, masukkan alamat rumah kamu dan kemudian lokasinya SMK Datin On Jaafar. Nanti Google tu akan beri anda jarak sebenar. Contoh, saya dapati jarak sebenar rumah saya ke SMK Datin On Jaafar 4.5 km. Contoh. Dan kemudian, ini adalah jarak sebenar, ini adalah mewakili objek. Dan saya minta kamu lukis, ambil pembaris, sila ukur jarak lukisan kamu daripada rumah kamu, ni rumah kan, ke sekolah. Ni sekolah. Jadi kamu ambil pembaris, ukur dalam sentimeter lah. Ukur di atas lukisan kamu. Jadi apabila saya dah ukur, ukuran peta yang saya dapati adalah bersamaan dengan 3 cm contohnya. Jadi apabila dia melibatkan ukuran pada peta, itu sebenarnya adalah lukisan. Kita merujuk kepada lukisan. Baik, ini adalah nilai yang saya nak kamu dapatkan. Tapi ramai masih keliru bagaimana nak dapatkan nilai-nilai ini. Jadi saya harap di sini clear. Baik, untuk menentukan skala. Okey, daripada nilai tersebut. Okey, kita gunakan konsep yang kita dah pelajari. Skala dia adalah lukisan berskala kepada objek. Okey, baik, lukisan berskala di sini adalah 3 cm yang kamu ukur di atas kertas lukisan atau peta kamu. So, kita akan gantikan nilai pada kedudukan yang betul. 3 cm kepada yang sebenar. Jarak sebenar adalah 4.5 kan? Ganti di tempat yang betul. Kemudian kita tahu skala yang standard adalah dalam 1/n. Maksudnya 3 itu kita perlu tukar menjadi 1. Kita dah belajar dan saya dah ajar banyak kali bagaimana kita nak jadikan 3 tu 1 dengan cara kita membahagi diri dia sendiri. Jadi kalau contoh saya gunakan di sini adalah berkaitan dengan nombor 3, maka saya bahagi 3. Sekiranya kamu punya lukisan, kamu gunakan angka lain, contoh 5, kamu bahagilah dengan 5. Yang tu dah dipelajari sebelum ini. Jadi apabila kiri kita bahagi 3, maka kanan pun kita kena bahagi dengan
3. Jadi 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. Kemudian kamu kira di sebelah kanan tu 4.5 bahagi 3. Okey, so awak akan dapat 1.5. Jadi inilah dia skala yang awak perlu nyatakan di dalam peta. Ini adalah contoh skala yang digunakan, cara dia menulis satu senggatan itu mewakili 1 cm. Jadi di sini kita dah tahu 1 cm adalah bersamaan dengan 0.5 km. Tapi anda punya skala, kalau macam ni maksudnya 1 cm mewakili 1.5 km. Boleh tulis dalam bentuk macam ni ataupun boleh juga tulis dalam bentuk yang ditunjukkan seperti dalam buku. So itu cara untuk mendapatkan skala. Baik, saya harap di situ jelas. Okey, selesai untuk kerja projek. Baik, sekarang kita nak tengok contoh bagi penyelesaian masalah. Okey, kita tengok soalan. Jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas peta. Apabila ada perkataan di atas peta, itu bermaksud lukisan berskala, iaitu 4 cm. Jika skala yang digunakan untuk melukis peta itu ialah, okey, ni 1 cm mewakili 50 km. Saya harap anda faham apa maksudnya. Ini maksudnya kalau awak lukis 1 cm, kita dah tahu, oh, jarak dari sini ke sini 1 cm, itu adalah 50 km. Sebab logiknya kita takkanlah nak melukis di atas peta sejauh 50 km kan. Jadi kita perlukan satu skala lah. Hitung jarak sebenar dalam kilometer di antara Bintulu dan Miri. So, jarak sebenar ini sebenarnya adalah mewakili objek. Baik, kita akan cuba, untuk soalan A, kita dah tahu diberi adalah skala, iaitu 1 cm mewakili 50 km. Okey, kita nak gunakan konsep yang kita dah pelajari. Selalunya skala, bukan selalulah, memang pun skala adalah lukisan berskala nisbah objek. Okey, dan yang 4 cm tu, kita perlu tahu itu apalah. Sentiasa saya ingatkan, sila kenal pasti dahulu maklumat diberi itu lukisan berskala ataupun objek. Jadi, oleh kerana kita dah tahu kalau apa sahaja ukuran pada peta, dia adalah mewakili lukisan, maka kita boleh ganti di sini 4 kepada objek yang kita tak tahu, kita boleh letakkan sebagai X. So, kita nampak satu perkaitan begini. Ini skala yang sebenar, ini adalah ukuran. Okey, yang ataupun maklumat digunakan. Ada pelbagai kaedah awak boleh menyelesaikan soalan ini. Antara yang mudah adalah kita boleh lihat teruslah. Okey, 1 kepada 4. Maksudnya dia darab 4 di situ, betul tak? Maksudnya kalau kiri itu darab 4, maka kanan juga kita boleh darabkan dengan 4. Maka 50 darab 4, kita akan dapat 200 kilometer. Bermaksud jarak sebenar Bintulu ke Miri adalah 200 kilometer. Nampak? Itu adalah gunanya skala di mana kita boleh mengukur atau menentukan jarak sebenar hanya melalui lukisan sekiranya skala itu jelas. Okey? Okey, selesai untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Dia kata jika peta dilukis semula dengan skala 1 cm kepada, yang ni cara baca je adalah bersamaan 2 juta sentimeter. Hitung jarak di antara Bintulu dengan Miri di atas peta yang baru. Okey, so sekarang ni bagaimana kita nak buat? Kita dah tahu, kita adalah berdasarkan jarak sebenar, iaitu 200 km. Jadi kita ada satu skala, 1 mewakili 2 juta. Okey, ini adalah lukisan berskala, ini adalah objek. Dan kita tahu objek sebenar nilai dia adalah 200 km. Okey, tapi perhatikan, so sekarang ni yang kita nak tentukan adalah jarak di atas peta. Maka X itu adalah di bawah kedudukan lukisan berskala. Sebab apa sahaja pada peta, dia mesti di bawah lukisan berskala. Cuma di sini, kalau perhatikan jarak kita ni adalah dalam kilometer. Yang diberi 2 juta itu adalah di dalam sentimeter. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu tukarkan 200 km itu, kita perlu tukarkan menjadi sentimeter. Baik, di sini kemahiran penukaran unit kita perlu tahulah. Okey, apa dia konsep atau
kenyataan yang perlu kita tahu adalah 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, daripada sini, 1 meter kita tahu dia adalah bersamaan dengan 100 cm. So, dari situ kita akan darab 100 lah. Jadi, sebenarnya untuk dapatkan daripada kilometer kepada sentimeter, so apa yang kita buat kalau dia berkaitan dengan 200, so 200 darab dengan 1000, kita akan dapat meter. Daripada meter, kita darab lagi dengan 100. So, tekan saja kalkulator, dia akan dapat 200 darab 1000 darab dengan 100. So, kita akan dapat nilai 20 juta. Ada 6 lagi sifar. Okey, sentimeter. Okey, dari situ barulah kita boleh gantikan nilai. Okey, so kita dapati 1 kepada 2 juta. Okey, X yang kita nak cari kepada 20 juta. Okey, so dari sini kalau nampak banyak-banyak sifar ni, kalau dia ada nilai sifar yang sama tu, kita boleh mansuhkan sifar tu. Jadi kita akan dapat 2 dengan 20 sahajalah kita gunakan nilai tu. Okey, so sekali lagi di sini kemahiran penyelesaian masalah ini, gunakanlah kaedah apa yang anda rasakan senang, mudah untuk anda. So kita nampak berkaitan di sini 2 kepada 20. Kalau tadi di sebelah kiri kan yang untuk kita cari tu. Okey, sekarang di sebelah kanan. Jadi 2 kepada 20, apa yang telah dilakukan? Kita tahu dia telah darabkan dengan 10, betul? Maka di sebelah kiri juga, di sebelah kiri juga kita perlu darab 10 lah. Jadi 1 darab 10 kita akan dapat 10. Maka kesimpulannya adalah jarak di atas peta adalah 10 cm. Okey. So baik, itu adalah penyelesaian bagi soalan B. Baik, untuk soalan terakhir iaitu soalan C. Okey, kita nak tengok penyelesaiannya bagaimana. Okey, sekarang dia adalah berkaitan dengan laju. Okey, laju ini anda telah pelajari rumus nak mencari laju itu apa. Okey, bagi siapa yang dah lupa, okey, sila ingat kembali cara nak mencari laju. Okey, so laju ni untuk soalan C. Laju formula dia adalah jarak per masa. Okey, sekarang kita baca soalan. Encik Dominik bersama keluarganya ingin melawat bandar Miri. Jika beliau bercadang untuk memandu ke Miri dengan kelajuan, so 80 km itu adalah laju. Hitung masa yang diperlukan untuk perjalanan dari Bintulu ke Miri dalam jam dan minit. Okey, baik. Di sini kita perlu cari masa. Kita dah ada laju, jarak juga kita dah ada, iaitu 200 km tadi. Okey, kemudian kita hanya perlu ganti sahaja. Jadi laju adalah 80. Okey, jarak 200 bahagi, masa kita tak tahu. Kita ganti sahaja nilai begini. Jadi cara untuk mencari masa, kita darab silang begitu. Maka masa adalah 80 bawa ke bawah, dia akan jadi 200 per 80. So, kita bahagikan, kita akan dapat 200 bahagi 80. Kita akan dapat 2.5 jam. Unitnya adalah dalam jam. 2.5 jam sekiranya kita nak jam dan minit. Perlu ditukar. Jadi 2.5 jam, 2 jam setengah. 2.5 jam. So, jawapan akhir adalah, sebab soalan perlu kita memberikan dalam jam, unit jam dan juga minit. Okey, saya padam ni dulu. Okey, jadi jawapan akhir adalah 2.5 jam adalah bersamaan dengan 2 jam 30 minit. Okey, baik. Diharap di situ jelas. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sila lihat buku teks anda, uji minda 4.1D, lihat soalan pertama.
Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Suatu lukisan berskala bagi segitiga tersebut dilukis dengan skala. Okey, dah diberi skala. Hitung luas dalam sentimeter persegi bagi lukisan berskala itu. Nampak ada perkataan luas di situ. Okey, kita mulakan dengan skala dahulu. Okey, skala yang diberi adalah 1 nisbah 1/3. Dan kita tahu 1 nisbah 1/3 itu adalah lukisan berskala dan juga objek. Okey, jangan tertukar. Okey, so sekarang ni kita tahu untuk mencari luas, rumus bagi luas segitiga apa dia? Luas segitiga 1/2 darab panjang darab tinggi, betul? Dan di sini kita diberi nilai setiap panjang dan tinggi yang sebenar. Jadi di sini kita perlu tukar dahulu menjadi apakah nilai dia dalam lukisan berskala. Kita kena cari satu-satulah. Okey, so kita mulakan dengan katalah saya nak anggap sini X. Okey, katalah saya nak di situ X. Okey, yang ini adalah objek. Jadi apa yang saya buat adalah seperti biasa, X tu adalah lukisan. Kita letak X di kawasan atau kedudukan tempat lukisan berskala. Objek kita gantikan, kalau mula dengan panjang, sini yang berpadanan dengan X adalah 24. Okey, so kita dapat satu nilai begitu. Jadi untuk dapatkan X tu apa yang kita buat? Ni untuk dapatkan lukisan. Jadi kita boleh menggunakan konsep yang kita dah pelajari, tukar dalam bentuk pecahan sama dengan X/24. Maka untuk dapatkan nilai X, kita pindahkan 24. So X sama dengan 1/1/3 darab 24. Tekan kalkulator untuk operasi yang ini dan anda akan dapat jawapannya 24 darab dengan 3. So anda akan dapat jawapan X tu adalah 72. Okey. So itu untuk lukisan berskala untuk panjang. Okey, kita bergerak untuk tingginya pula menggunakan konsep yang sama. So kita dah ada satu formula ini. Okey, kita gunakan daripada situ untuk mendapatkan X 1/1/3 darab dengan sekarang nilai tingginya, kalau tadi 24, sekarang kita gantikan dengan 18. Okey, tekan kalkulator, maka anda akan dapat 18 darab 3, so kita akan dapat 54. Okey, so sekarang yang sebenar adalah 18. Yang lukisan berskala sebenarnya setelah dibuat pengiraan, kita akan dapati nilai dia adalah 54. Bolehlah label di sini. Okey, jadi untuk mendapatkan luas, kita menggunakan ukuran yang telah kita kira tadi. Kita tahu formula cari luas segitiga 1/2 darab 54 darab 72. So jawapannya adalah, tekan kalkulator bagi 2, so kita akan dapat 1944. Jadi itulah dia luasnya. Jadi anda dapat lihat untuk penyelesaian masalah berkaitan lukisan berskala ini, kita perlu menggabung konsep apa yang kita telah pelajari berkenaan dengan skala dan juga pengetahuan sedia ada kita berkenaan dengan luas. Untuk mencari luas, kita tahu formulanya apa. Itulah dia yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah. Okey, baik, kita nak tengok contoh yang terakhir. Okey, ukuran sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat. Kalau kamu perhatikan soalan nombor 4 ni tak ada sebarang rajah. Jadi kita boleh lukis sendiri rajah kita. Kita tahu segi 4 tepat begitu bentuknya. Pada lukisan berskala adalah 7 cm darab 5. Kita letakkan ukuran sini 7, tingginya 5. Dan jika skala yang digunakan adalah 1/400. Okey, kita dah biasa, kita dah mahir, kita dah sentiasa lakukan berkenaan dengan skala. Kita tahu lukisan berskala kepada objek apabila diberi 1/400, ganti di kedudukan yang betul. Hitung luas sebenar. Sekali lagi minta kita mencari luas. Jika tadi contoh mencari luas segitiga, sekarang mencari luas segi 4 tepat. So kita tahu rumus untuk mencari luas adalah panjang darab lebar. Okey, jadi di sini sekali lagi untuk mencari luas sebenar. Okey, ini adalah lukisan berskala.
Ingat, kena kenal pasti apa yang diberi dan apa yang anda nak cari. Jadi, maksudnya di sini, X kita mesti berada di kedudukan objek sebab kita diminta mencari luas sebenar. Jadi, dia berada di kedudukan objek, letak X di bawah objek. Okey, kita perlu cari satu-satulah. Okey, contoh di sini saya nak mulakan dengan 7. Okey. So, saya perlu letakkan 7 di sini. Okey, kalau saya nak mencari panjang dahululah. Okey, so formulanya dia akan menjadi sama, kita akan menukar kepada bentuk pecahan 1/400 menjadi 1/400 sama dengan 7/X. Macam tu, sebab kita nak mencari objek. Jadi, di sini perlu guna konsep darab silang lah. Okey, so kita darab silang 1 darab X dapat X, 7 darab 400. Kita akan dapat 2,800. Maka nilai sebenar di sini adalah 2,800 cm. Yang kita dapat dalam cm dulu. Okey, kita bergerak kepada lebarnya. Okey, kita menggunakan konsep yang ini. Kita ambil terus. Okey, 1/400 sama dengan, okey, oleh kerana kita nak mencari tinggi, sekarang nilai 7 kita ganti dengan 5/X. Okey, dan kita akan darab silang. 1 darab X kita dapat X. 5 darab 400 kita akan dapat 2,000. Perlu diingat, ini adalah dalam sentimeter. Okey, jadi kita dah dapat nilai panjang dan lebar bagi ukuran sebenar bilik tersebut. Kita boleh letakkan, ini adalah 2,800. Okey, ini adalah 2,000. Maka untuk mencari luas, perhatikan semula soalan dia perlu buat dalam unit meter kuasa 2. Maka setiap unit ini perlu ditukarlah. So, 2,000 cm bersamaan dengan, okey, kita perlu ada penukaran unit 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Maka 2,000 cm kita perlu bahagikan dengan 100. Okey, so kita akan dapat 2,000 cm adalah bersamaan dengan 20 meter. 2,800 kita tukar siap-siap dulu. Okey, bahagikan dengan 100, maka anda akan dapat 28 meter. Jadi kita gunakan ukuran yang dalam meter. So 20 darab 28. Okey. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat 560 meter kuasa 2. Okey, baik. Itu sahaja untuk latihan kita hari ini. So, diharap kesimpulan yang kita boleh buat adalah sila gunakan konsep yang kita telah pelajari dan terapkan atau apply atau masukkan ke dalam kehendak soalan. Kalau contoh kehendak soalan luas, anda perlu tahu rumus luas berkaitan dengan objek yang diberikan. Baik, so latihan untuk pengukuhan hari ini adalah sila buat uji minda 4.1D, muka surat 100, buku teks. Okey, soalan nombor 1 kita dah bincang, soalan nombor 3 dah bincang, buat soalan nombor 2 dan juga nombor 4. Itu sahaja kerja kita hari ini. Okey, tahniah kepada semua yang berjaya hadir kelas PDPR hari ini. Anda semua memang hebat. Baik, sekali lagi, sekiranya ada masalah atau pertanyaan, bolehlah berhubung dengan cikgu pada bila-bila masa. Baik, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.